perhubungan awam. Pertama, kita perlukan ada siapakah ahli perhubungan awam. Satu, peranan penghubung yang lengkap dari segi strategi, prinsip perhubungan, nilai kepribadian, etika sosial serta keterampilan. Membina, meningkat dan memelihara dengan baik mesyukur perjabatan. Seterusnya adalah menjalin dan memelihara hubungan persefahaman yang erat dan kerjasama yang rapat antara jabatan tersebut. Dan kita akan bincangkan tentang 4 peranan utama adalah juruteknik komunikasi, pakar penentu, fasilitator komunikasi dan fasilitator penyelesaian masalah. Saya, Nik Sufian, akan menerangkan 4 peranan utama perhubungan awam. Pertama, juruteknik komunikasi. Menyediakan kepakaran khas bagi program-program perhubungan awam yang menekankan kepada kemahiran komunikasi bagi menyampaikan idea perutusan bagi pihak pengurusan organisasi secara menarik dan kreatif. Menyediakan dokumen seperti informasi terkini, blog, ucapan dan laporan tahunan secara bertulis dan elektronik. Bekerjasama dengan jabatan lain untuk memastikan sesuatu program yang dijalankan sesuai dengan mesej organisasi secara keseluruhan. Kedua, pakar penentu. Mengukur, menilai dan menginterpretasi sikap atau tindak balas publik. Melengkapkan objektif pihak pengurusan dalaman. Ini selari dengan kepentingan, keperluan dan matlamat. Membentuk, menilai dan meningkatkan kefahaman publik. Membantu pihak pengurusan dalaman bagi mendefinisikan objektif untuk kefahaman dan penerimaan publik. 4 peranan utama tersebut kita akan pergi kepada fasilitator komunikasi di mana sahabat pembimbing, jurucakap, pendorong, perunding dan penyelesaian masalah bertindak sebagai broker maklumat untuk menjadi penterjemah dan orang tengah dalam saluran komunikasi terbuka dan mengetuai pelan komunikasi krisis. Seterusnya kita akan pergi kepada 4 peranan utama iaitu fasilitator penyelesaian masalah pula. Dan daripada situ kita akan pergi kepada proses penyelesaian masalah. Pertama, kita menyedari masalah tersebut. Kedua, memahami masalah. Ketiga, meneroka pilihan-pilihan penyelesaian. Keempat, meninjau kesan akibat pilihan. Dan terakhir, kita akan memilih pilihan yang terbaik. Assalamualaikum, nama saya If dan saya akan menyampaikan impak positif dan negatif tentang peranan 4 utama yang akan memberi kesan kepada masyarakat dan negara. Pertama, juruteknik komunikasi. Menerjemahkan strategi komunikasi dalam bahasa mudah dan menarik. Menyediakan maklumat bagi paparan newsletter, kenyataan akhbar, rencana skrip, surat input infrastruktur utama. Dan ketiga, menggunakan pengaruh rangkaian kejayaannya seperti pengarah akhbar dan pihak media dapat meluaskan sebarang maklumatnya. Dan keempat, kemahiran komunikasi, mendatangkan kepahaman dan mengajak masyarakat ramai menyertai program yang disediakan. Okey, impak negatif pula adalah penyediaan maklumat yang tidak tepat, menimbulkan spekulasi dan maklumat sahaja sukar dicernakan jika gagal diterjemahkan, tiada tindakan dibuat dan tiada pengaruh dalam rangkaian, maka sebarang maklumat adalah terhad, promosi produk perkhidmatan tidak meluas dan keuntungan akan menjadi kecil. Bila isi kandungan kurang menarik, penyampaian akan menjadi hambar, maka tidak mendapat sambutan yang menggalakkan. Okey, bagi pakar penentu pula, impak positifnya adalah mampu melaksanakan program yang berskala besar. Itu contohnya adalah kempen pendidikan umat. Dan kedua, dapat menentukan saluran bagi program yang tepat dan sesuai dengan matlamat dan sasaran capaian. Okey, ketiga, membawa perolehan pendapatan kepada pihak yang berada dalam ekosistemnya. Dan keempat, berkemahiran dalam penggunaan teknologi baru dalam penyampaiannya. Dan kepada impak negatifnya pula adalah jika gagal melaksanakan program yang berskala besar akan mendatangkan kerugian kepada penganjur dan pembayaran masa akan terbuang. Okey, saluran komunikasi yang sama digunakan untuk pihak yang berkepentingan untuk menerapkan unsur-unsur sabotaj yang mana impak negatifnya diviral secara meluas dan boleh mencalarkan nama baik. Dan jika tidak diurus dia dengan baik dari segi peranan dan tanggungjawab, masing-masing boleh menyebabkan kecaruan sekuen perjalanan majlis. Dan terakhir, gagal menguasai kemahiran di bidang teknologi baru, maka mereka akan ketinggalan di dalam persaingan. Seterusnya kita akan
akan pergi kepada fasilitator komunikasi, di mana dekat sini kita akan ada impak positif dan juga impak negatif. Impak positif kita adalah memudahkan proses komunikasi dan membolehkan penilaian dilakukan terhadap keputusan-keputusan dasar, dan seterusnya penyampaian bertaraf global agar dapat memenuhi kehendak persekitaran, mengadili interaksi dan menggalakkan saluran komunikasi yang terbuka, memelihara dan meningkatkan reputasi organisasi. Seterusnya kita bagi kepada impak negatif, iaitu kegagalan memperolehi input, maka tiada keputusan akan diperolehi. Kegagalan memperoleh input pengguna, maka tiadalah maklumat untuk penambahbaikan produk atau perkhidmatan. Organisasi tidak dapat bersaing untuk kelangsungan produk dan perkhidmatan. Interaksi boleh jadi berat sebelah atau tiada interaksi dua hala. Seterusnya kita akan pergi kepada fasilitator penyelesaian masalah. Daripada impak positif, kita akan mampu mempengaruhi pihak atasan untuk menyelesaikan masalah, bekerjasama dengan pengurus lain untuk mengatasi masalah, membina rancangan strategi bersama pihak pengurusan, perkongsian ilmu tentang kaedah penyelesaian masalah, mampu menyelesaikan masalah dengan kaedah yang sistematik. Daripada segi impak negatif pula, gagal mempengaruhi pihak atasan untuk menyelesaikan masalah, perselisihan pendapat dengan pengurus lain dan menimbulkan lagi masalah, gagal memperolehi kepercayaan daripada pihak pengurusan untuk membangun rancangan strategik, tiada kemahiran tentang kaedah penyelesaian masalah, akibatnya tidak mampu menyelesaikan masalah dengan kaedah yang sistematik. Seterusnya saya Amirul akan membuat kesimpulan bagi peranan dan fungsi perhubungan awam dalam impak terhadap pembangunan negara, di mana seorang pegawai perhubungan awam perlu memahami, mengupas dan menyampaikan strategi organisasi untuk menjayakan visi dan misi tersebut. Selain itu juga terlibat dalam penyediaan maklumat yang jelas, mudah difahami dan berkualiti dalam menyampaikannya, serta menjadi benteng utama dalam meleraikan sebuah konflik, dan merancang, menyusun atur serta menilai isi kandungan sesuatu maklumat. Seterusnya, seseorang pegawai perhubungan awam tersebut bertindak sebagai fasilitator komunikasi dalam memastikan setiap perhubungan dalam sebuah organisasi tersebut dikekalkan dalam suasana harmoni dan baik. Seterusnya, dalam rangka dan menganalisa strategi dalam membuat keputusan, terutamanya perkara berkaitan perancangan, carta organisasi dan sumber manusia. Dan akhir sekali, pada prinsipnya seorang pegawai perhubungan awam berperanan dalam mengembangkan idea komunikasi secara terbuka dan membina sebuah komuniti serta memupuk semangat kebersamaan dalam mencapai visi dan misi organisasi tersebut.